Didik TV KPM. Kita teruskan contoh soalan yang membawa kepada aplikasi lah. Yang pertama adalah persamaan kimia. Persamaan kimia ni kena wajib lah. Semua kena tahu persamaan kimia. So, persamaan kimia manakah yang disimbangkan dengan betul? So, kalau kita tengok nak seimbang, kiri dan kanan mesti betul. Maksudnya mesti sama. Okey? Kalau kat sini kita ada K1, okey, sini kita ada K2. Seimbang tak kiri dengan kanan? Maksudnya sini ada seorang. Contohlah saya ambil analogi. Sini ada dua orang. Jongkan-jongkit tu stabil? Tak. So, jadi tak seimbang. So, salah lah. So, seterusnya kamu boleh tengok satu persatu. Yang paling seimbang sebenarnya adalah D, kan? Saya pendekkan jawapanlah. Zn, sini Zn1. Betul tak? S1, 1, H2, H2 dan O pun ada 4. So, jawapan dia adalah D. Okey? Seterusnya, apakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas itu? Okey. Katakan diberi kamu adalah graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa. So, kadar tindak balas purata merujuk kepada apabila tindak balas itu selesai. Okey? Maksudnya complete reaction lah. Okey, so isi padu gas kita adalah 60, masa kita berapa? 20. So, ada rumus kadar tindak balas purata. So, rumus dia adalah isi padu maksimum gas bahagikan dengan masa. So, daripada graf kita dapat 60 bahagi 20 lah. So, yang ini tak payah tekan kalkulator. Kita boleh buat apa? Bahagi saja. Sini 1, sini 3. Betul tak? 6 bagi 2, 3 lah kan? Okey, so kita akan dapat jawapan dia adalah D. Okey, seterusnya contoh soalan formula empirik. Soalan ini mungkin boleh juga ditanya pada kertas 2. That's why saya cakap kertas 1 sangat penting. Cara pengiraan boleh membawa kepada kertas 2, kan? Okey. Kalau kertas 1 dapat 1 markah. Kalau kertas 2, mungkin yang ini membawa 3 ke 5 markah lah, bergantung kepada pemarkahan. So, diberi seperti ini, okey, dapatan data jisim salu kaca, tambah dan oksida logam X, jisim salu kaca tambah X. Okey, soalan tanya apakah formula empirik? Okey, berikut dipaparkan kepada semua murid-murid. Okey, kita nak buat formula empirik, kita mesti buat table lah. Latih sistematik. Okey, so jisim kita ada berapa? Nak dapat jisim bagi X, logam X. So, kita nak dapat logam X, ni saja. So, ni potong ni. Maksudnya, ni tolak yang inilah. Okey, so kamu akan dapat jisim. Okey, untuk oksida X 9.35 tolak 9.33, kamu akan dapat 0.02 gram. Okey, so bila kita kira bilangan mol, langkah kedua, kita dapati bilangan mol sama. Sebenarnya nak kira nisbah, kita kena tengok yang mana terkecil. Tapi bila sama, kita bahagi yang sama. So, dapat 1, 1. So, formula dia adalah XO. So, jawapan dia adalah okey, kan? So, kita dapat jawapan dia A. Okey, seterusnya, okey, yang ini kita ada haba penyesaran. So, kita ada larutan kuprum sulfate and then kita campurkan dengan zinc. Okey, serbuk zinc berlebihan. Okey, so bila kita campurkan, dia akan meningkat daripada 30 kepada 40 darjah Celsius. So, yang ini adalah theta. Theta maksudnya perubahan suhu kita dapat 10 darjah Celsius. So, untuk kira haba, 4 haba, kita ada 3 langkah yang terpenting. Yang pertama, kira bilangan mol. Okey, kita masukkanlah 0.2 adalah kemolaran. Diberi 0.2 lah. Okey. And then V volume dia beri 25. Okey, kita dapat 0.05 mol and then kita ada Q MC theta. Okey, M ni maksudnya jisim bagi larutan diberi isi padu. Macam mana kita nak tahu jisim larutan? That's why dia beri kat kamu ketumpatan air. So maksudnya 25 cm padu darab 1 gram per sentimeter padu. So, yang ini boleh cancel lah, dapat nilai yang sama. So, pendek kata, jisim bagi larutan ambil semula isi padu. So, kita masukkan nilai 25, 4.2 darab dengan 10. So, kita akan dapat 1050J. Okey, and then kita kira haba penyesaran. Okey, di sini mesti ada tanda negatif. Tanda menunjukkan pembebasan haba, bukan nilai. Okey, so kita bagi Q kita dapat 1050 bagi N 0.005. So bila kita bahagikan, kita akan dapat 210,000. Tapi jawapan mengkehendaki kita dalam unit
kg mol negatif 1. So, kita kena bahagikan dengan 1000. So, kita akan dapat jawapan dia C. Okey? Okey, seterusnya, apakah GC maksimum natrium oksida? Soalan stoikiometri pasti keluar dalam SPM. Tak kira kertas 1 ataupun kertas 2. Mana-mana murid yang tidak menguasai pengiraan stoikiometri 3 langkah, saya sarankan kamu mesti tahu kira. Pasti keluar. Cuma kita tak tahu bahan yang dikira, persamaan yang ditanya dan juga subtopik yang diminta. Okey? So, apakah GC maksimum bagi natrium oksida yang terbentuk sekiranya 11.5 gram natrium dipanaskan dengan lengkap dalam oksigen? Diberi, okey, JAR, okey, dalam soalan lah. Okey, so untuk jawab soalan ini, okey, kalau kita tengok kertas 1 ni, okey, 1 markah, tapi bila berada di kertas 2, markah dia boleh menjangkau sehingga 5. That's why saya cakap kertas 1 sangat penting melatih kamu punya skill. Okey, so pertama kita buat persamaan kimia. Okey, kita akan buat dapat seperti yang tertera. And then saya ada satu kaedah tiang untuk mengira stoikiometri. Maksudnya nak kira GC bagi natrium oksida yang terbentuk. Okey? So, sebelah sini kita letak siapa yang diberi nilai. Bukan siapa. Maksudnya bahan yang diberi nilai. Okey? And then sebelah sini kita letak yang kita mahu cari. Okey? So, mula-mula langkah pertama kita kira bilangan mol. 0.5 mol. 11.5 bagi 23 lah. Na tadi diberikan jisim atom relatif. And then yang kedua kena buat perkadaran. 4 mol Na dapat 2 mol Na2O. 0.5 mol Na dapat 0.25 mol Na2O. Okey, and then kita ada jisim. Nak kira jisim maksudnya bilangan mol darab jisim molar. So jisim molar bagi natrium oksida, okey, kamu kiralah dapat 62 bila kita darab dapat 15.5 gram. So tadi jawapan dia dah tertera kan? Okey, yang ini adalah silibus baru pengukuran nilai pH. So apakah nilai pH bagi akali X? So ini adalah pengiraan. Diberi akali XOH, okey, diberi kepekatan ataupun kita panggil lebih kepada kemolaran 0.1 mol di M negatif 3. Okey, so kita ada pH sama dengan negatif log H plus. Okey, untuk menjawab soalan ni, dalam pengukuran nilai pH, kita ada 3 rumus yang murid-murid kena tahu. Satu, pH sama dengan negatif log kepekatan H+. Untuk POH, negatif log kepekatan OH-. Dan yang ketiga, kita ada pH campur POH sama dengan 14. So, kita diberi alkali. Kan? Dia nak cari pH. Dia jadi kontra lah. So, jadi kita kena guna rumus yang ini dahulu. POH. So, bila kita guna, kita masukkanlah ke perkataan OH minus, kita diberi kemolaran akali 0.1. Bila masuk, kita dapat 1. And then, soalan nak pH, kita baru dapat POH. Baru kita guna pH campur POH sama dengan 14. So, kita akan dapat 13. So, jawapan dia adalah B. Didik TV KPM